sebagai pengakhiran lah, guru saya kat Madinah sebelum saya balik, saya jumpa dia, saya nangis lah, saya cakap saya kena drop out lah. Kali dia cakap dengan saya ada satu pesanan untuk awak. Walaupun awak kat Madinah ke, kat Singapura ke, kat mana-mana ke, satu aja, Allah tu bukan kat tempat. Allah tu apa yang you rasa dalam ketuhanan tu. So kalau you rasa bertuhan dalam apa yang you buat, bukan hanya Madinah, bukan hanya Singapura, kat mana-mana pun you akan beragama dengan baik lah. Okay, you press. Okay. Rubel. Read. Yes, this episode brought to by you Jameson General Contractor, Syarikat. Look at kamera. Syarikat, Anak Anak Melayu, Jujur, Amanah, dan Istiqomah. Facebook, TikTok, Instagram, at and JMSons underscore SG. Call What number? 69007960. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi dalam satu lagi episod Our Next Guest Podcast bersama saya Dino Rahim dan juga bersama teman-teman kami asatizah dari Singapura pula kali ini. Alhamdulillah kita dapat menjemput dua orang asatizah muda yang luar biasa lah. Saya minat dengan mereka. Saya sendiri minat dengan mereka di atas inisiatif mulia mereka dalam berdakwah bersama Ustaz Tamliha dan juga nampak Ustaz Tamliha. Kha ada kena betul ya. Dan Ustaz Khair. Macam mana? Ustaz Khair? Kita betul Khair. Khairul. Ustaz Khairul dan Ustaz Tamliha yang berada di sini. Dan terima kasih kami nak ucapkan kepada sponsor tempat lah. Dia sponsor tempat je. Itu dia. Iaitu di The Majlis Lounge yang secara tiba-tiba sebenarnya diorang message aku semalam. Macam itulah semalam cakap okey lah, kita ada satu tempat untuk dakwah, bolehlah datanglah ke sini untuk kita rekod dan sebagainya. Terima kasih lah kerana kasih kita tempat untuk kita duduk sambil main chess. Okey, Ustaz Tam jalan. Okey, dan sambil-sambil itu kita nak berbicara juga dengan kedua asatizah yang saya hormati. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz jalan dulu. Insya-Allah. Saya tak pandai main. Tak apa, pon dia jalan dulu Dia kan sangat tak terus je. Terus okey. Terus confirm kalah. Okey, baik. Ustaz Tam, Ustaz Khair, pernah dengar Our Next Guest Podcast? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Dia bukan sebab nak validation, cuma nak fahamkan konsep dia lah. Konsep kita santai-santai sambil kita berbicara tentang your life. Your life as an asatizah sebagai introduction, mungkin pengenalan bukan untuk di Singapura saja. Kita ada viewers juga di Malaysia dan juga Indonesia. Kita dapat kenal asatizah di negara-negara lain. So konsep dia aku nak jumpa dengan ustaz-ustaz, dengan artis-artis influential yang kita bicara tentang agama, kita kenal antara satu sama lain. Itu yang konsep dia. Okey. So kita mulakan dengan Ustaz Tam dulu. Ustaz Tam ni saya kenal kakak dia. Okey, memang tak ada kena dengan kakak dia, macam kenal satu sekolah, satu uni dengan kakak dia. Tapi luar biasa cara dibesarkan anak-anak Tamliha ni, dia macam anak-anak sidik lah. Anak-anak sidik dah ajar badminton kan? Anak-anak Tamliha lah. Ustaz, anak-anak apa? Kamsani. Anak-anak Kamsani. Tamliha Kamsani. Bapak dia nama Kamsani. Okey, anak-anak yang berbahagia Tuan Kamsani ni, dia mendidik anak dia dengan, macam orang Singapura tahulah, dilahirkan, adik-beradik dia, anak-anak dia semua, Quran power. Adakah itu memang hadaf ataupun objektif ayah Tuan Kamsani ni? Untuk macam, aku nak anak-anakku hafal Quran ataupun pandai membaca Al-Quran. Macam mana didikan? Macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Kalau soalannya begitu memang benarlah, masya-Allah. Cuma kita segan kalau orang sebut contoh orang panggil kita keluarga Al-Quran. Saya paling rasa awkward. Pasal dalam adik-beradik kalau dalam adik-beradik kita ni kira paling yang ke tepi sikit lah. Siapa? Saya. Ustaz Tam? Jadi kalau saya rasa kalau ayah tu dia didik dari kecil dengan Al-Quran, kalau ayah ni kalau contohlah kita gagal dalam mata pelajaran lain, dia macam okey sikit. Dia kata belajar betul lah, tapi kalau Al-Quran dapat markah kurang, itu problem. Kerana dia kata Al-Quran itu tiang kehidupan. Kalau you hilang tu, you hilang segalanya. Cuma kita kecil-kecil, kita tak faham. Kita rasa macam berat tu kata-kata dia, dan kita budak kecil, kita cuma anggap tu sebagai satu, orang kata subjek Al-Quran. So maksudnya your father
daripada awal dia punya target dia, anak-anak dia semua pandai baca Quran by primary 1 ke ataupun by primary 6? Kalau boleh semua dah pandai baca Quran. Macam mana target ayah tu? So far kalau yang saya ingat lah, sebelum umur 6 tahun semua dah kena boleh. So dia letakkan satu benchmark lah. Tapi 6 tahun semua dah pandai baca Quran maksudnya? dah kena pandai baca. Tapi Alhamdulillah mungkin atas didikan guru-guru kita. Jadi dia ni, ayah ni mencari guru-guru serta Singapura di Malaysia. Ayah ni bukan ustaz? Alhamdulillah dia guru Al-Quran lah. Dia guru Al-Quran, okey. Alhamdulillah. Jadi bila dia buat benda tu, Alhamdulillah. Cuma saya rasa dalam adik-beradik, orang kata dalam pisang standan ada yang busuk kan. So saya rasa saya lah. Alhamdulillah untuk kakak-kakak saya. Busuk? Tak adalah busuk sangat pun. Masya Allah, Masya Allah. Maksudnya paling paling tak menyelah berbanding adik-adik yang lain. Tak menjadi. Oh, ya ke? Jadi kalau kakak-kakak tu Alhamdulillah, saya rasa rezeki mereka pada Al-Quran tu elok lah. Ya, sebab saya tahu kalau kita tengok pertandingan Al-Quran peringkat international, is it? Peringkat international, anak-anak Kamsani banyak keluar represent Singapore. Alhamdulillah. Itu yang saya rasa macam, wih, power orang kan. Jadi bapak garang tak dulu? Kalau bab Al-Quran dia strict lah. Orang kata very disciplined. Tak So adalah, bapak yang ajar lah. betul. Dia guru pertama kami, Alhamdulillah. Kemudian kita cari guru-guru lain. Dan bukanlah maksud kita bagus dalam Al-Quran tu. Saya pun bukan hafizul Quran. Tapi kakak-kakak hafal Al-Quran. Jadi kita yang dulu zaman kelas tahfiz, kita yang cabut main game kan. Inilah. Oh, ya ke? Itu tak menjadi sangat. Tapi hafal Quran? Hafal juzuk ammah, insyaAllah. Juzuk ammah. Oh, dahsyat Saya Qul huwallah, Qul a'udzu binnas dengan Inna A'taina adalah favourite waktu solat subuh. Ngantuk kan? Ambil pendek je. Okey. Baik, Ustaz Kai pula. Saya pertama kali baru berjumpa dengan Ustaz Kai. Nama Ustaz Kai meletup sewaktu macam dah berjinak-jinak dengan podcast, dah berjinak dengan pengajian untuk anak-anak muda lah khususnya. Ustaz Kai pula bagaimana untuk kecil-kecil, adakah sama dengan didikan ayahanda Ustaz Tamliha, garang ke memang kecil-kecil macam saya nak anak saya ni Kai ni nak jadi ustaz ke macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, sebelum tu jalan Ustaz. Saya dah jalan dulu. Ustaz jalan. Sila Ustaz. Dia dah ada punya bishop dah. Kita kena jalan benda yang sama. Dah your turn. Okey. Jalan first Ini boleh jalan ni? Boleh jalan terus. Okey, boleh. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mula, sebenarnya saya nak tambah sikit. Ustaz Tam ni busuk-busuk pun, I think last year lah. Dia masuk national nombor 3. Masya Allah. Busuk-busuk masuk national? National nombor 3. Cakap betul-betul lah. Tak. Ni fakta kan? Betul lah. Mungkin dari segi akhlak. Tak ada akhlak Al-Quran lah kira. Yelah, kalau cakap akhlak bagus dah lah. Yelah, akhlak tu. So masuk juga. Masya Allah. International. National. Singapore. Masya Allah. Peringkat national Singapura nombor 3. Nombor 1 siapa? Sahabat saya lah, Ustaz Syarfuddin. Ustaz Syarafuddin. Nombor 2? Ustaz Syahmi. Wah, dahsyat Sahabat- Saya lepas ni tak pernah ikut lah benda-benda ni. Tapi saya nak mula ikut lepas ni, insyaAllah. Nanti kalau macam orang baca Quran, kita macam, Ustaz Tamliha. Tak boleh? Tak boleh? Ingat pula. Ni baca Quran kau main-main kau. Astagfirullahalazim. Masya Allah. Baik, tambah. So, Your tambahan, father, your parents lah. my didikan. parents itself, kira arwah bapak saya dulu, style orang dulu lah. So, dia garang. Lepas tu, saya rasa pernah cakap ni takut jadi salah pula. Mungkin kerana sayangnya, jadi ada, Alhamdulillah lah, kekerasan tu akhirnya jadi kelembutan lah bagi saya lah. So, dia kuat garang juga. Tapi satu, dia suka sangat dengan maulid lah. Bapak saya kira dulu, kalau orang cakap tekong bawa berzanji, tekong qasidah. Jadi, saya pula pemalas. Jadi, tengok je. Oh, tengok. Lepas dia meninggal, baru saya macam, menyesal lah. Take over father punya tu. Tapi tak dapat take over lah. Cuma faham kenapa dia suka maulid. Sedikit sebanyak keberkatan dia mungkin daripada tu boleh termasuk lah. Actually, initially saya pun tak nak jadi ustaz sebenarnya. Tapi ustaz memang awalnya daripada madrasah? Saya sama dengan Ustaz Tam. Satu Irsyad, sekolah? Wak Tanjung. Cuma saya bawah dia setahun. Primary school dengan secondary sama? Sama. Pre-U pun sama. Irsyad, Madrasah Irsyad, lepas tu Wak Tanjung, lepas tu? Lepas tu saya ke Madinah. Madinah. Ustaz? Universiti Malaya. Oh, tu yang berpisah kat situ Cuma lah. saya tak habis kat Madinah. Itu yang fun fact, saya tak habis kat Madinah. Saya drop out lah. I see. Waktu tu arwah bapak kena kanser. Saya rasa podcast ni patutnya dia split tau. Baru dapat dengar solid tau. Diorang punya cerita. Bagus-bagus cerita orang. Tapi tak apa, kita make it short and simple, and yang penting kita nak impactful untuk penonton dan juga pendengar, insyaAllah. Jadi Ustaz Kai
ayahandanya, arwah ayahandanya lah, adalah orang yang garang dalam pendidikan anak-anak. Dan your mum, My mom kira guru ngaji. Guru kat rumah, ngaji? untuk budak-budak Iqra. bestnya korang ada didikan awal Alhamdulillah lah. daripada Alhamdulillah. kecil. Jadi kita kembali dengan Ustaz Tam. Ini first time aku salah satu sini. Ya, cuma Ustaz Tam punya bapak pun guru saya. So waktu dalam umur belasan tahun, 17 sampai 19. Encik Kamsani, Encik is your Kamsani. father? No. Is your guru? My teacher juga. Saya kerja kat pasar dengan bapaknya. So banyak kat pasar patut kerja, tapi kita belajar banyak daripada dia. Belajar potong ayam. Potong ayam. Oh, your father is jual ayam? Dulu meniaga. Tijarah potong. Wow. Saya ingat satu benda yang dia cakap sampai sekarang. Dia kata, kita ni peniaga Islam, kita kena ensure makanan ni kena halal. So bila makanan halal ni, dia akan membekas ke hati. Bila dia membekas ke hati, membentuk peribadi, barulah kehidupan akan harmonia. Awal pendidikan, awal ni sebenarnya adalah dari pemakanan. Betul. Sama juga kalau pergi gym ke apa, diet ke apa, kita pemakanan penting. Sama juga dengan Islam, pemakanan pun nak kena halal. Dia bukan halal, dia kena halal thayyibah. Halal dengan thayyib. Baru dapat rasa. Halal thayyibah ni macam mana ni? Maksud, saya nak tahu je. Dia ni Bukan test. Dia ni dari khirij. Sabarlah, jalan. Orang nak belajar. Tak, halal thayyibah, maksud halal thayyibah ni macam mana? Ustaz? Dia kan kita pemahaman yang secara umumnya, dia halal tu kemudian pastikan bersih. Kemudian baik tu bukan baik dari segi nampak baik sedap tau, tapi baik dari segi kesihatan secara umumnya. Jadi kalau contoh benda tu halal, dia boleh jadi tak thayyiban, dia boleh jadi kurang baik untuk kita. Tapi masih safe to consume. Pizza. Tak nak cakap apa. Maksud dia. Contoh macam kurma kan baik kan? Okay. Lalu kita ada diabetes. So kalau kita makan kurma yang melebih, dia dah tak thayyib lah, tapi dah halal. So thayyib tu masuk untuk kesihatan badan, dalam masa sama kita boleh ibadah dengan makanan tu, jadi tenaga untuk kita. Tapi kalau kita makan untuk kesedapan aja, saya rasa dah agak melincung sikit lah thayyibnya. Tapi kalau sekarang ni kita tengah podcast betul lapar. Kan? Sekarang lapar, adakah makanan yang bakal kita order ni macam croissant. Sekarang nak order daripada croissant daripada Majlis Lounge ni. Adakah tu halal thayyibah? InsyaAllah. Sebab kita tengah nak tenaga ni untuk dakwah ni. Boleh tak kita dapatkan sebiji ke apa Siapa namanya? Siapa? Ya. Syarah. Okey, Syarah boleh syarahkan. Okey, terima kasih Syarah. Nanti kita bayar Ustaz Tam tengah banyak duit sekarang ni, kita minta Ustaz Tam belanja. Ustaz Kai pun boleh tahan juga. Boleh dapat duit senoman. Berapa ni? Okey, nanti bincang bil kepada Ustaz Tam. Saya belum ada duit, sponsor belum masuk. Tu dia. Selit. Okey, baik. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dalam Ustaz Tam balik Okey, ada rasa rebel tak masa mak ayah mengajar? Okey, kenapa saya tanya macam ni? Kadang-kadang yalah kita budak lagi. Peringkat sekolah, primary, peringkat lagi-lagi kalau time secondary, nak naik poli kan. Time-time gitulah. Time-time paling rebel. Kau nak macam kau je lah betul. Kan? Mak ayah ni pendidikan apa ni? Bosan. Kawan-kawan semua pergi arcade lah, pergi apa, pergi main snooker macam I masih nak baca Quran. Berapa kali nak baca Quran? Ni banyak sangat Quran. Ni budak-budaknya pemikiran lah kan. JM and Sons General Contractor. Saya suka nama tu. JM maknanya apa? Oh, itu nama saya, Jamaluddin bin Mas'ud. Oh, Jamaluddin bin Mas'ud. So, JM and Sons. Jadi, Cik dengan anak lah own this company lah. Saya. Kenapa Cik percaya dengan anak Cik untuk join company ni? Kerana dia berpotensi untuk bikin ni, dah lama lah dia tanya nak bikin renovation dan untuk rumah-rumah saya keep on holding. Oh, masa tu Cik tak nak kasih dulu? Belum lagi, 3 tahun dia tanya. Tak mau, belum confident lagi. Oh, belum confident. Tapi cakap dia betul-betul fikirkan untuk keluarga dulu, cukupkan duit, cukupkan investment, baru boleh try. Then kita tak boleh macam ambil janji-janji dengan orang, tak bikin kerja tak boleh. Betul. Sebab itu komitmen mesti nak betul ada. Kalau ada komitmen, go ahead. Tak ada komitmen, jangan bikin lah. Oh, ada aiskrim. Kawan. Aiskrim. Cik makan aiskrim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada aiskrim lah Cik. Kita makan aiskrim dulu. Makan. Cik masih boleh makan aiskrim Boleh. Boleh lah. Makan sebelagi boleh makan Cik. Yalah. Itu dia. Alhamdulillah. Thank you Tuan.
Pernah rasa nak rebel lah waktu tu? Macam mana, dan ayah tu macam mana dia control? Didikan mereka mantap. Kemudian guru-guru kita kat madrasah pun solid. Environment pun okey. Jadi saya tak boleh cakap saya ni wild sangat ataupun rebel. Cuma kadang-kadang kita adalah nak merasa benda yang kita tidak pernah rasa. Dan saya rasa benda ni boleh kata normal. Cuma saya tak manifestasikan sangat lah. Sampai saya pergi wayang dulu, zaman-zaman dululah. Bapak haramkan wayang? Dia tak kasi tengok. Serius lah? Pasal dalam tu somehow mesti ada unsur maksiat. Kecuali cerita-cerita tu cerita yang baik lah. Kan? Betul. Kalau cerita kartun-kartun yang kelakar-kelakar, mungkin tak ada apa-apa lah kan. Jarang kat wayang tu cerita kartun. Selalunya cerita. Pernah nak tengok wayang, betul? Saya sampai pakai baju kurung, songkok tu. Pergi wayang? Kawan saya semua pakai jeans kan. Jadi saya memang bahan lah. Kat situ memang diketahukan oleh kawan-kawan lah. Itu di antara masa-masanya lah. Cuma saya rasa bila didikan dah bagus, semua mereka dah siapkan prepare, bila kita nak dicampakkan di dunia luar, saya rasa itu up to us kan. Saya rasa itu dah tak ada kena-mengena orang lain kecuali kita macam mana kita jaga diri lah. So, Alhamdulillah Allah pandu. Cuma adalah certain parts kita fell short. Terjatuh tergolek juga. Pernah sekali tu yang saya risau sangat, saya jauh dengan Al-Quran. Ni benda yang paling saya risau. Pasal saya dibangunkan, dididik dengan Al-Quran. Every subuh sebelum pergi sekolah, kita dah baca Al-Quran, dah hafal lah semua. Kena baca dengan baik. Sampai satu masa saya di universiti tu, saya senyap dengan Al-Quran. Saya senyap terus. Solat masih solat lah. 5 waktu tak tinggal, Alhamdulillah. Yalah. Cuma senyap dengan Al-Quran. Tak baca. Kenapa senyap? Tak baca sebab busy. Itu fasa kehidupan yang saya rasa paling fasa, orang kata fasa apa? Tahun kesedihan lah sih. Macam Amul Huzun. Tahun kesedihan. Okay. Untuk saya rasa saya hilang daripada Al-Quran dan saya jauh daripada agama. Saya get back Kenapa jauh dengan agama? Sorry. Tak boleh, panas lah. Yelah, mana tahu kita nak belajar juga. Jauh dengan agama tu subjektif. Mungkin sibuk dengan belajar, sibuk untuk berjaya pun boleh juga. Boleh terjauh sikit, terlupa. Kalau tak nak cerita tak apa. Sedap pula benda ni. Saya rasa kerana mungkinlah kita terlalu sibukkan dengan benda-benda luar. Yang saya rasa benda-benda tu lebih memanggil lah, lebih memukau. Hiburan-hiburan di luar tu. Jadi sampai terpisung sedikit Dah buka lah. sikit ni hiburan-hiburan. Tak ada hiburan yang elok-elok lah. Ya ke? Betul. Jadi adalah sedikit kesilapan yang telah dilakukan. So kita ada rasa penyesalan. Tapi saya rasa Alhamdulillah dengan keberkatan Al-Quranul Karim, dengan izin Allah, kerana hidayah itu milik Allah, bukan saya dan sebagainya. Ada guru-guru kita panggil balik. Dia kata, Tam, kita ada nak kelas Quran tau dengan seorang hajah tu. Datuk tu lah dekat Kelantan. Nak belajar Quran balik. Saya dah 4 tahun saya tak baca Al-Quran secara verbal. Kecuali dalam solat saja. So bila dia panggil saya balik, itu memang saya rasa hidayah lah. Kemudian memang sama juga macam Ustaz Kai, kita bukan target nak jadi guru Al-Quran. Saya nak jadi peniaga yang versatile. Kalau saya backup saya tak jadi, saya akan nak jadi polis ataupun nak jadi guru bahasa Melayu. Tu saya punya backup lah kalau saya tak jadi peniaga lah. Jadi Alhamdulillah Allah panggil balik. Kemudian masuk dalam arena mengajar agama. Alhamdulillah Ustaz Kai. Dan dia merupakan guru bahasa Arab saya. Kalau Kalamun Arabi dia lagi mantap lah. Mana ni? Korang satu sekolah tapi dia guru? Dia junior tapi dia kira dalam madrasah budak pandai. Dapat mendidik. Ustaz Kai budak pandai. Dia drop out kat Madinah. Korang memang suka pasing-pasing puji-puji antara sama lain. Masya Allah. Memang idea korang macam itu lah. Tapi dia drop out Madinah bukan pasal dia tak pandai. Pasal ayahnya kurang sihat. Jadi dia balik. Dan Alhamdulillah dia selesai dengan pengajiannya di sana pada satu tahap tu. Kemudian dia balik. Aku ingat kau nak cakap Alhamdulillah dan ayahnya pun meninggal. Kau tak boleh lah. Dia pasal dia cakap bapaknya sakit jadi dia balik. Jadi Alhamdulillah, ingat sambungan dia gitulah. Terkejut pula kan. So on that, Amin. dan kita bersyukur kita ada member yang sama-sama. Itu penting actually. Kalau macam dah terjauh sikit, ada sahaja environment yang baik-baik yang akan panggil kita balik. Saya maafkan saya kalau saya mencelah. Sibuk dengan chess. Tu orang dah jauh dengan agama. Chess ni. Allahu Akbar. Orang cerita pasal agama, sibuk dengan chess. Kan? Okay, baik. Saya pernah terdengar waktu tu saya interview Ustaz Don Daniel. Saya pernah dengar waktu tu saya cakap Ustaz Don ke? Banyak sangat Ustaz lah. Masa tu Ustaz Don ke? Ustaz apa? Kita apa? Dia cakap, saya risau tentang macam mana kalau kita dah didik anak kita bagus-bagus, anak kita sendiri anak. Lepas tu, nanti confirm bila dia dah besar, dah umur nak masuk poli, diorang akan sendiri keluar sendiri cari kawan-kawan sendiri dan sebagainya. Macam mana kita nak kawal anak kita supaya dia selamat daripada kemaksiatan, selamat daripada benda-benda yang tak baik kan?
Lepas tu Ustaz ni menjawab, antara Ustaz Kazim, Ustaz Don, Ustaz ni lah. Satu lah, tak ingat lah. Ya Allah. Ustaz Wadi. Ustaz Wadi ke mana satu kan. Mereka katakan, salah seorang mereka katakan, tak apa. Asalkan fundamental dah ada. Yang lain Allah jaga. Confirm Allah akan tarik balik. Sebab inisiatif ibu ayah dah mengajar dengan bersungguh. Lepas tu biar Allah yang jaga. Tu dia cakap gitu. Tu terus macam, maksudnya daripada awal, tapi kena tunggu, ada sungguh dia lah. Bersungguh dalam didikan anak-anak dalam agama lah. Dan lepas tu kita nak lepaskan, ini baru kita tawakal kan. Kita dah siapkan anak-anak kita dengan agama, kita dah siapkan anak kita dengan Quran, dengan hadis, dengan tazkirah-tazkirah yang bagus-bagus. Kita lepaskan gitu, Allah part tu yang Allah jaga. Tapi ada lah motivasi. Okay, baik. Itu yang saya dengar lah. Kena pula dengan cerita Ustaz Tam tadi macam, okey, walaupun ada macam tersasar sikit, terlupa sikit Quran, tapi ada je. Ini Allah bawa. Tarik balik. Allah tarik balik. Itu yang saya dengar daripada guru-guru yang sedang yang kita interview itulah. Tapi ini subjektif tau. Benda-benda dah luar agama tu subjektif. Apa je awak buat? Contoh gitu kan. Saya pernah ada satu member Kelantan. Orang Kelantan lah. Ni legit. Saya masa tu first day dekat universiti. Azhar lah. Tak lah pasal sangat. Saya berkawan dengan tapi saya belajar untuk exam je. Berbeza tau. Belajar untuk hidup dengan belajar untuk exam. Saya terror gila exam. Lepas tu pergi mana tak tahu. Lepas tu pergi UK. UK buat duit sikit. Saya ambil tomato, ambil buah cherry. Serius? Kerja dekat farm. UK best gila. Tak cerita pasal tu. Saya duduk dengan satu member Kelantan ni. Dia cerita pasal aku dulu dia duduk dengan aku lah. Dia cakap, kau macam budak macam nampak cool gitu dia kat tu lah. Kau kira macam mesti dah buat benda-benda macam teruk gila Dia tanya aku lah. Dia macam, wow. Asal kau cakap itu Tak ada lah. Aku pun dah buat banyak jahat lah. Jadi kita sama-sama kita jadi baik sama-sama. Dia cakap itu lah. Itu bahasa dia lah. Bahasa simple-simple dia Cakap, apa kau dah buat Tak ada. Ana sebenarnya Ana tengok wayang. Itu je dia paling teruk. Itu dia. Dia cakap, Ana selalu tengok wayang. Ya Allah. Apa lagi aku? Bagi dia, tengok wayang tu lah paling rabak sekali. Aku macam, kau tengok wayang tu kira dah rabak dah? Itulah, saya dah tengok wayang, ya Allah. Bila saya dah balik sekolah ni, saya rasa macam, ya Allah, saya nak kembali kepada Allah. So, what I'm trying to say is, bagi dia while tu subjektif apa. Bagi dia tengok wayang tu dah while habis. Cuba tanya Akil dia punya while dia macam ni. Tak kena-mengena dengan videographer kat saya. Kan? So, itu yang saya nak tahu macam, wah, ni tahap while Ustaz Tamirah ni apa ni kan? Macam suka motor ke, lupa dengan Al-Quran sebab semua muka. Saya tak nak korek sangat pasal isu ni. Mungkin aib lah. Sebab Nabil kata, saya ada interview Nabil kata, benda-benda yang jahanam tu jangan cerita sangat. Nak buat apa? Kan? Nak buat apa? Adakah untuk validation kawan-kawan rasa macam, style ke apa? Tapi bukan di mata Allah apa? Gitu kan? Ustaz Kai, kembali dengan Ustaz Kai. Adakah anda rasa benda yang sama juga? Pendidikan agama waktu awal kecil-kecil tu, bila dah besar, rasa macam aku tak boleh ya. Aku bukan nak jadi ustaz pun, aku nak jadi. Ada rasa macam gitu tak waktu tu, awal-awal? Saya actually daripada umur kecil memang direzekikan suka lah macam dengan agama pasal saya punya academic quite weak kan. Jadi the next way is Dia budak pandai. Masya Allah. Cakap betul lah, janganlah bohong. Bagus cakap bagus. Mata Tak apa. pelajaran duniawi lah. Macam math, sains. Tu saya tak berapa sekolah. Jadi yang agama macam alhamdulillah lah ada progress baik. Jadi, macam mana ada minat pada agama? Memang naturally you have that minat. Mak dulu macam paksa pergi hari raya pun kena buat exam paper past years. Kena pergi tuition macam-macam. So memang mak yang force lah. Lama-lama dia jadi alhamdulillah minat. Cuma saya bila tak nak jadi ustaz tu bukan pasal sendirilah tapi pasal mungkin keadaan lah. Tapi nak cakap keadaan takut salahkan Tuhan, na'udzubillah kan. So what happened was bila saya kat Madinah tu, sekali mak bilang arwah bapak saya lah, dia dah batuk-batuk. So dia datang kat Madinah. Bila datang kat Madinah tu, waktu saya tengah belajar, kita bawa umrah semua dah habis semua. Sekali dia batuk darah, keluar darah. Allah. Dekat Madinah tu juga? Dekat hotel lah, dalam hotel lah. Wow. Jadi bila dah gitu saya tengok macam ni dah macam lain macam, saya dah tak boleh fokus belajar lah. So bila tak boleh fokus belajar, bila saya balik kan peristiwanya bapak meninggal kan. Jadi saya memberontak lah. Tapi waktu tu saya macam
Kenapa dulu waktu saya kat madrasah, alhamdulillah, macam mana Ustaz Tam cakap, guru-guru saya pun banyak kata, Hairul, nanti awak masuk universiti, habis universiti dapat degree, habis degree dapat master, terus jadi doctorate. Sebelum dah plan pasal result saya lah. Jadi saya pun dah ada harapan. Oh, patutlah Ustaz Tam cakap budak pandai. Masya Allah. Tapi Allah ada rencana lain. Betul. Bila arwah bapa meninggal tu, saya jadi macam, what did I do wrong? Saya dah buat betul, dah masuk, dah belajar, dah try to score. Tapi bila arwah bapa meninggal, saya rasa kosong. Habis arwah bapa ada cakap dengan saya, Hairul, kau jangan sambung belajar, jaga mak kat rumah. Jadi saya, macam mana Tapi saya ingatlah waktu tu saya macam, actually sedih waktu tu. Bila saya balik tu, saya macam, apa hikmah dia. Pasal kawan-kawan semua dah sambung. Saya first year dalam degree saya. Kena jaga mak. Bila balik tu, kena jaga mak, kena jaga bapa. Macam, saya macam apa reason dia. Sampai bila lepas 1 year, bapa saya meninggal. Bila saya letak arwah bapa saya kat dalam kubur tu, saya letak kat dalam, saya cakap, oh inilah hikmah dia lah. Ini lagi besar daripada apa degree pun yang saya boleh dapat. Allahu Akbar. Kalau saya sambung belajar degree, saya mungkin tak dapat the last moment of letak kita. Saya punya bapa lah kat dalam. Yang waktu tu, saya alhamdulillah dapat solatkan, dapat uruskan jenazah. Saya rasa, ini mungkin kot hikmah dia. Tapi, yang kelakarnya lepas tu saya jadi macam, ya Allah, patutnya aku dah sampai gini kan. Jadi saya pun macam Ustaz Tam, saya masuk NS jadi hewaya sikit lah. Jadi hewaya sikit. Jadi bila jadi hewaya sikit, Tengok wayang juga. Tengok wayang. tengok wayang. Kira maksudnya dah luar daripada benda-benda agama lah. Senang cerita lah. Senang cerita terus dah tak nak sambung agama pasal dah kecewa. Tak dapat sambung belajar. Oh man. Tapi sebenarnya dalam hati tahu pasal Allah dah susun dapat nampak arwah bapa, tapi tetap macam agaknya nafsu nak dapat degree tu terlalu kuat kan. Jadi bila dah nampak macam itu, saya rasa dah lah tak apalah. So saya memang tak nak jadi ustaz lah pasal dah drop out. Habis cerita dah tak sampai. Tapi itulah pendek cerita, akhirnya kakaknya yang panggil. Cakap, Ustaz, kakak Ustaz Aizah kerja kat Masjid Rabita. Saya kerja dengan Ustaz Nuzan lah. Ngajar Rabita YDO jadi sekarang ni? Dalam officer. Sampai sekarang? Tak. Oh, waktu tu lah? Waktu tu lah. So dia telefon kata, Ustaz kerja kat mana? Saya cakap, saya waktu tu buat alarm control. Habis NS lah. Tapi waktu tu Madinah tak habis? Dah tak habis, dah balik arwah bapa. Dah balik? Oh, itu yang dapat kerja ni lah? Itu yang sebelum kerja tu, saya masuk NS dulu. Oh, NS, ya. Itu yang ada haywire sikit? Banyak lah. Jadi dah habis, sekali ingat dah tak nak jadi ustaz, kerja luar. Ustazah Izzah call lah. Pendek cerita, Ustaz dah belajar, kenapa tak nak ngajar? Terus saya macam, saya dah mengajar juga sikit-sikit. Tak boleh Ustaz, nak kena praktis. Habis saya cakap, saya dah tak betul ni. Saya dah banyak kesilapan. Habis kelab mana yang Ustaz pergi selalu? Kelab masyarakat Jurong. Main badminton kat kelab masyarakat. Itu haywire. Tak nak buka lah. ni, kau pun tak nak buka cerita ni. Ya, aib. Teruskan. Sorry. Kali masuk balik Rabita, terus alhamdulillah lah sampai sekarang. Saya banyak actually. Saya banyak terhutang budi pada keluarga Ustaz Tam. Juga Ustaz Tam jugalah. Daripada bapaknya sampai adik-beradiknya sampai dia lah. Doakanlah. Itu alhamdulillah. Saya rasa ini yang penting juga. Kita environment, kawan-kawan. Kadang-kadang ada yang menyelamatkan kita dan sebagainya. Beautiful story. Dekat Madinah, nak tarik balik sekejap. Kat Madinah belajar best tak? Madinah environment dia. Alhamdulillah. Bumi yang suci kan? Cuma dia ada pepatah lah. Waktu tu kita kawan-kawan ramai kan. So the first 2-3 months memang Masya Allah lah. Depan makam Nabi. Habis dapat solat Masjid Nabawi. Cuma dia ada pepatah, dia kata kau relax dulu, jangan gairah sangat. Ada member besar. Dia cakap bila beragama ni, jangan terlalu all out. You are in a marathon. You bukan sprinting. So tenang-tenang, jangan terlalu excited, gairah sampai kongsi-kongsi sangat, sampai macam kadang kongsi kecikkan hati orang. Macam kita kadang semangat pergi masjid. Jom lah pergi masjid, kau tak nak pergi masjid ke? Sampai kecikkan hati member kat sebelah semua kan. So what happened was, dia cakap nanti kau tunggu je. Dan 6 bulan, 7 bulan, engkau akan rasa Masjid Nabawi tu macam Masjid Kasim kat Singapore. Oh, macam dah tak Feeling ada. It's just another masjid. And I didn't believe. Sampai betul on the 6-7 month, pasal dah selalu pergi kan. Jadi dia rasa macam, betul lah. Kenapa perasaan ni datang? Maka benarlah waktu tu seorang sahabat Nabi, kalau saya tak silap, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata, kalau dah pergi ke sana, balik ke negeri kamu agar timbul rindu tu kembali untuk kamu patah balik. Wonderful story ya. Betul juga. Sebab yalah manusia dah selalu alah dah macam yalah macam misteri
Ni lain ni. Salah. Macam salah pula Alamak, salah. Jangan ambil yang Pak Isteri tu macam salah pula. Nanti tak boleh datang podcast ni lagi. Tak adalah macam dah selalu nampak kan. Dulu rasa sayang. Yalah, macam gitulah. Macam waktu bercinta dulu. Rindu kan. Telefon selalu. Habis dia dah kahwin. Ada yang bagus, ada yang tidak lah kan. Tapi selalunya naturally manusia kan gitu. Dah selalu berjumpa, dah selalu apa, dah rasa bosan. Walaupun ada makam Nabi dekat situ. Tanpa merendahkan lah dia punya bukan maqam merendahkan. dia, tempat dia. It's just that the feeling. Maka Saidina Umar bin Al-Khattab bila cakap gitu ada hikmah lah. Kenapa dia halau orang untuk balik. Pasal kadang kita punya level of rindu dan perasaan different. You Betul. boleh rindu selalu jumpa, okay. Tapi ada orang lain. So benda ni yang kita susah nak cakap lah. Dia kena tengok hati kita dan tempat tu macam mana lah. Ada orang suka Madinah. Ada orang suka Mekah. Betul. Tapi ada orang appreciate Azhar. Dan ada orang appreciate Yaman. So ini perkara yang sebagai pengakhiran lah. Guru saya kat Madinah sebelum saya balik. Saya jumpa dia, saya nangis lah. Saya cakap saya kena drop out lah. Kali dia cakap dengan saya ada satu pesanan untuk awak. Walaupun awak kat Madinah ke, kat Singapura ke, kat mana-mana ke, satu aja. Allah tu bukan kat tempat. Allah tu apa yang you rasa dalam ketuhanan tu. So kalau you rasa bertuhan dalam apa yang you buat, bukan hanya Madinah, bukan hanya Singapura, kat mana-mana pun you akan beragama dengan baik lah. Wow, Allah tu bukan bertempat. Allah tu apa sekali lagi? Maksudnya sekali tu lagi. Best pula. Allah tu dia tidak pada tempat. Maknanya dia bukan kat Madinah terus you jadi alim. Atau kat Singapura you jadi tak alim. Tapi pasal kat Singapura you rasa bertuhan tu dekat dengan you rasa agama dekat dengan you, pakaian terdedah pun you tak tengok. Tapi kalau kat Madinah, pasal memang tak ada terdedah. So, your iman tak put to a test. So, actually, it's not about the place, dia kata. Wherever you go lah, dia cakap. Dahsyat lah. Please, dia kata, yakinlah dengan beragama Tuhan. Dan dia ajar satu doa ni. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ustaz Tam, sila translate. Tak. Betul lah. Dia. Mungkin Dia. Rich Azhar. Tak apa, teruskan. Ya Allah, tunjukkanlah. Saya tengah sebut main chess ni. Tunjukkanlah kebenaran tu seperti kebenaran. Warzuqna tiba'ah. Dan hadirkanlah dan rezekikanlah untuk kami mengikut kebenaran. Kadang you nampak benda tu benar. Tapi you tak dapat hidayah dan taufik nak ikut, you tinggalkan. Sama juga terbaliknya, kalaulah ya Allah rezekikanlah ataupun datangkanlah kebatilan tu, nampak kebatilan dan rezekikan aku untuk menjauhkannya. Kadang dah tahu benda tu salah, dah tak boleh, dah haram. Tapi pasal you tak dapat hidayah dan taufik untuk tinggalkan, you tetap buat. Itu yang na'udzubillah lah. Baik, kita chill dulu. Kita akan bersama lagi, sekali lagi. Ustaz Tam dengan Ustaz Khair. Bersama our next guest podcast. Jalan. Macam mana boleh sampai sini JM San ni dah berapa tahun, Cik? Jameson ni dah lama, 1990. Apa? Time itu saya bikin part time lah. Saya bikin part time sampailah Buka sendiri lah. buka sendirilah. Saya nak tanya, masa dah buka sendiri kan, buat bisnes ni, mesti cabaran dia, dia bukan senang, Cik, buka company kan. Dia apa leceh dia, nak layan customer apa yang leceh-leceh sikit. Cabaran dia memang banyak. Daripada soal pertama, macam mana kita nak beri kepercayaan pada orang. Dan lepas itu, macam mana kita nak buktikan yang apa kita janji dengan orang, kita tunaikan. Saya nak tanya, saya dengar JM San ni, dia macam company lah. Tak ada macam harga, tak ada sebarang punya. Maksudnya harga tak ada yang apa tu, yang diselindungi lah. Kan? Harga kat itu harga dia, itulah harganya kan. Dan pakcik punya harga ni, JM San ni kira murah lah. Boleh dimiliki. Kenapa? Cik tak nak ambil untung lebih ke apa? Untung siapa tak nak untung, semua orang nak untung. Tapi Cik tengok dia punya pricing semua macam, ini macam murah sangat. Dia macam boleh afford sangat je tu. yalah, itu kita berpatutan orang cakap tu. Berpatutan. Untung mesti untung. Kalau bisa tak untung kita tak nak bikin lah. Tapi kita pun mesti nak faham yang kompetitor pun banyak juga. Kita akan kasih harga yang berpatutan dengan servis yang tip-top dan mendapat orang punya kepuasan. Itu yang perlu. I see.